أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala masih lagi memanjangkan usia kita, masih lagi memberikan berbagai nikmat kepada kita sehingga ke malam ini sama-sama kita dapat berada di rumah Allah untuk kita meneruskan perbincangan, diskusi yang menambahkan lagi keimanan kita. Moga-moga dengan majlis ilmu pada malam ini kita akan mendapat 1001 keberkatan dan akan dipermudahkan segala urusan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Pada malam ini saya bersadar untuk berbincang di dalam surah yang tidak asing daripada kita. Mungkin saya pernah bincang sebelum ini, cuma kita ambil beberapa ayat saja, kita sambung lagi sedikit, iaitu di dalam surah Al-Mulk, surah Tabaraka, yang disebut juga sebagai surah Al-Mulk, surah yang biasa menjadi bacaan kita. Biasanya kita baca waktu bila? Sebelum tidur. Kalau yang mengamalkan sebelum tidur ataupun sebelum dia balik ke rumah. Sebab surah ini antara surah yang disebut khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang baca surah ini sebelum dia meninggal, sebelum dia mati, maka Allah Ta'ala akan menyelamatkan dia daripada azab kubur. Fitnah kubur di alam kubur ini dahsyat juga. Jadi paling kuranglah kalau kita istiqamah, kita berterusan baca, sebab waktu yang paling kita tak sangka kalau kita kata meninggal dunia ini, waktu kita tidur lah. Sebab bila kita tidur tu kita tak boleh nak kawal esok pagi tu boleh bangun ke tak boleh bangun. Jadi biasanya dijadikan amalan sebelum tidur kita baca surah ini. Jadi di samping kita mengamalkan hadis ini, kita juga dituntut untuk memahami apa yang kita amalkan. Jadi marilah sama-sama kita mengambil beberapa ayat untuk dibincangkan pada malam ini, iaitu surah Al-Mulk. Saya ingat pada ayat bermula daripada ayat yang ke 19, ayat yang ke-19 sehingga ayat 27. Kita bincang secara umum, insya-Allah. Jadi kalau yang ada Al-Quran boleh buka tengok, ataupun yang dah hafal, mungkin surah ni dah biasa, dah hafal lah ni, sebelum tidur baca kan, sambil-sambil sebelum terlelap kan. Kadang-kadang habis, kadang-kadang tak habis, terlelap dulu. Jadi kita akan mula pada ayat yang ke-19. Kalau tengok pada mushaf Al-Quran, muka surat 563. Jadi kita baca sama-sama lah. Kalau ada Al-Quran boleh tengok, kan, kita boleh menghayati dan boleh lihat perkataan-perkataannya. Mungkin dalam 7 ke 8 ayat. Surah 563, surah Al-Mulk, ayat yang ke-19. Okey, saya baca, tuan-tuan ikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات
ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون صدق
Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Surah yang kita baca ini adalah surah Al-Mulk, yang mana makna Al-Mulk itu bermaksud kerajaan, kekuasaan. Siapa yang dimaksudkan? Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita perhatikan ayat-ayat yang ada di dalam surah ini, kebanyakannya mendorong ataupun ingin membawa kita mengenali ataupun menghayati kehebatan kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah yang Allah Ta'ala telah lakukan sehingga kita kena rasa hebat Allah Ta'ala itu. Maka antara ayat-ayat yang kita baca pada malam ini adalah untuk kita kata menolak dakwaan orang kafir musyrik, yang mana mereka ini walaupun dah dibawa dakwah oleh Nabi SAW, dah disampaikan seruan kepada mereka, mereka masih lagi tidak mahu menerima, dan mereka masih lagi dengan agama lama mereka, iaitu menyembah berhala. Jadi apabila mereka ini tidak percaya kepada keesaan Allah Ta'ala, masih lagi percaya kepada Tuhan mereka, maka di sini Allah Ta'ala datangkan ayat-ayat perumpamaan-perumpamaan memahamkan mereka tentang hebatnya Allah Ta'ala. Maksudnya rugilah kalau kamu tak sembah Allah Ta'ala, kamu duk sembah berhala-berhala tersebut. Jadi bagi kita selaku umat Islam, walaupun ayat-ayat sebegini ditujukan kepada orang kafir yang tidak menyembah Allah, tetapi kita selaku orang Islam baca ayat-ayat yang kita baca ini, dia sedikit sebanyak mendorong kita supaya kita lebih kita kata memperkukuhkan akidah dan kepercayaan kita. Jangan kita rasa belajar akidah ni untuk orang yang baru masuk Islam je, dia tak tahu akidah, maka dia kena belajar akidah. Kita ni yang dah tahu dah Allah Ta'ala tu Maha Esa, Allah Ta'ala tu, tak payah nak belajar akidah. Kita belajar juga dengan tujuannya apa? Untuk menguatkan lagi kepercayaan kita. Maka pada ayat ke-19 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, awalam yarau ila at-tayr. Allah Ta'ala cuba memberikan satu perumpamaan dengan Allah Ta'ala nyatakan, patutkah mereka menutup mata dan tidak memerhatikan kekuasaan Allah pada burung-burung yang terbang di atas mereka. Jadi orang kafir yang ingkar ini masih lagi nak sembah berhala, masih lagi nak mengagungkan kuasa-kuasa hamba-hamba Allah, manusia-manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Maka Allah Ta'ala kata, kamu tak nampak ke kehebatan dan kekuasaan Allah Ta'ala apabila kamu tengok di langit, tengok ada burung yang terbang. Apa yang nampak kekuasaannya? Burung-burung itu mengembang dan menutupkan sayapnya. Maksudnya, siapa yang jaga burung-burung itu apabila dia terbang? Siapa boleh pastikan dia boleh terbang? Siapa yang boleh pastikan dia berhenti daripada terbang? Maksudnya kalau kita tengok burung yang terbang tu, sistem dia boleh terbang tu pun siapa yang ajar ke dia? Kan? Dia mengembangkan sayap dan dia menutupkan sayap. Maksudnya dia kibah-kibah tu boleh terbang. Jadi kalau kita kata dengan asbab sayap dia saja, ada binatang yang ada sayap tapi tak boleh terbang, kan? Kalau kita tengok ayam ataupun itik, walaupun dia boleh terbang rendah je, tak macam burung yang Allah Ta'ala bagi dia satu kelebihan. Dan burung pun tak sama level dia. Ada burung yang boleh terbang sampai tahap tu je, ada burung yang boleh terbang lagi tinggi. Jadi semua ini siapa yang menguruskan? Yang dia boleh terbang sampai ke tahap mana-mana tu kan. Sehingga kan kapal terbang hari ini pun yang dicipta itu, inilah idea asalnya. Dengan adanya sayap dan keadaan sayap itu mempengaruhi dia boleh terbang tinggi dan rendah. Maka semua itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipelihara, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang menahannya, yakni daripada jatuh, melainkan kekuasaan Allah yang Maha Pemurah. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Dia boleh terbang. Walaupun manusia kata kita boleh hentikan dia, tembak dia jatuh kan? Tapi secara hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh buat tiba-tiba di tengah terbang tu jam. Krem, tak boleh nak terbang tu jatuh. Asbab apa? Tak ada asbab. Tiba-tiba tak boleh terbang.
maka asbab dia boleh terbang adalah sayap dia yang mengembang dan tutup. Tapi yang mengizinkan dia terbang Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini satu perkara yang Allah Taala nak sedarkan orang kafir berkenaan dengan kekuasaan Allah Taala. Yang mana mungkin manusia rasa dia boleh berjaya dengan usaha yang ada pada diri dia, dengan asbab yang ada. Oh, saya ada duit banyak, maka saya boleh beli. Semua benda saya boleh beli. Hatta orang pun saya boleh beli dengan duit. Tapi itu hanya asbab. Dengan duit dia boleh beli sesuatu. Tapi kalau tidak diizinkan Allah Ta'ala, nasi yang kita beli pun kalau tak izin sampai ke mulut kita, tak sampai juga. Nak suap dah terjatuh. Jadi itu kita kata rezeki, dan itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma yumsikuhunna illa Rahman. Yang menahan, di sini Allah Ta'ala kata tidak ada yang menahannya melainkan Allah yang Maha Pemurah. Tapi kita tengok hari ini tak ada yang burung terbang tiba-tiba jam mati. Tapi yang kita tengok hari ini semenjak 2 minggu ni dengan kes virus dan berbagai ni kan, jalan-jalan jam jatuh mati terus. Ma yumsikuhunna illa Rahman. Tidak ada yang boleh menahan seseorang itu, sesuatu hamba itu melainkan Allah Ta'ala. Walaupun kita kata asbab ini dikena virus ni, kemudian dia diserang, masuk sana masuk sini, itulah menyebabkan dia mati. Tapi asalnya punca kuasanya adalah ma yumsikuhunna illa Rahman. Innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya ia Maha melihat serta mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Maha mengetahui, basir. Pengetahuan Allah Ta'ala, penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala merangkumi setiap sesuatu yang ada. Hatta yang makhluk yang kita nampak ataupun makhluk yang tidak kita nampak. Hari ini kita takut sebab virus itu sendiri kita tak nampak. Sebab tu berjaga-jaga. Ada pergi ke masjid, pergi ke surau tak salam dah. Sebab takut berjangkit dan sebagainya. Sebab apa? Sebab benda itu kita tak nampak. Tapi Allah Ta'ala innahu bikulli syai'in basir. Itu fizikal, maksudnya benda yang wujud secara aini, secara yang kita boleh nampak. Cuma manusia tak nampak sebab pandangan ataupun penglihatan manusia itu terhad. Tapi yang berada di dalam tubuh badan manusia, apa yang terdetik di dalam hati manusia, itu pun Allah Ta'ala ketahui. Bikulli syai'in basir. Baik, itu satu perumpamaan. Kemudian amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Bahkan siapa dia yang menjadi tentera bagi kamu? Jundun maksudnya tentera, pengikut ataupun bala tentera yang akan backup lah. Allah Ta'ala kata siapa yang akan backup kamu? Tentera mana yang akan backup kamu? Yang akan menolong kamu selain dari Allah yang Maha Pemurah. Walaupun di dunia kita rasa orang ramai pengikut, maka semakin ramai pengikut dia, semakin ramai orang yang sokong dia, semakin dia rasa selesa. Dan tak ada orang boleh buat apa-apa dah. Di luar rumah saja security dah ramai. Dia rasa selamat. Tetapi Allah Ta'ala kata sini, siapa yang boleh kata tentera-tentera tertentu itu boleh menolong dia selain daripada Allah Ta'ala? Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Kalau Allah Ta'ala nak tentukan seseorang itu diazab, tidak ada seseorang pun yang boleh terlepas daripada azab tersebut. Kalau dalam konteks orang kafir musyrik ini, kalau mereka duk sembah berhala, mereka duk ingat berhala itu boleh menyelamatkan dia daripada azab Allah Ta'ala, maka ini satu pandangan, satu persepsi yang salah. Kalau kita ada kekuasaan, kita boleh rasa kekuasaan yang ada pada kita di dunia itu boleh menyelamatkan kita daripada azab Allah, kita telah tertipu. Maka di sini Allah Ta'ala ingatkan kembali pada orang kafir musyrik dan seluruh manusia bahawa tidak adalah penolong yang lebih utama untuk kita cari melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasirun, Allah Ta'ala itu adalah penolong kepada kita apabila kita berhadapan dengan azab Allah Ta'ala nanti. Begitu juga dengan rahmat, apabila Allah Ta'ala nak tentukan rahmat kebaikan sampai kepada seseorang, tidak ada seseorang pun yang boleh menolak rahmat tersebut. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu.
Kalau dah ditentukan seseorang itu terkena musibah, maka tidak ada yang boleh mengangkat kembali musibah itu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala turunkan bala, turunkan musibah. Yang boleh tarik balik musibah itu hanyalah Allah Taala. Tidak ada benda lain yang boleh menarik. Dari situ ulama kata, sehingga kan Allah Ta'ala menarik kembali musibah itu memerlukan kepada redha, sabar dan redha yang ada pada seorang hamba. Kita ditimpa musibah, sakit, doa punya doa, ikhtiar punya ikhtiar, tak hilang-hilang penyakit itu. Ulama kata ada dua benda yang kamu kena lakukan apabila kamu ditimpa bala dan kamu nak hilang bala itu daripada kamu, musibah itu daripada kamu. Pertama sekali kena sabar. Tak adalah kena Allah mengeluh dia, kenapa aku yang kena ni, kenapa. Itu maksudnya dia tak sabar. Yang kedua, tak cukup dengan sabar, dia kena redha. Maksudnya dia redha dengan ketentuan Allah. Ya Allah, aku terima semua benda ini adalah ujian untuk diriku, ya Allah, dan setakat yang aku mampu inilah yang aku cuba bertahan. Terus bersabar dan redha. Disebabkan kita sabar dan redha, itulah Allah Ta'ala akan tarik kembali musibah yang diturunkan. Jadi nak kata apabila Allah Ta'ala dah tentukan seseorang itu kena musibah, berjaga-jaga macam mana pun kena juga. Dan pergi ke negara mana pun, pakai perisai macam mana pun akan kena juga. Jadi ini satu konsep akidah yang Allah Ta'ala cuba ingin ajarkan kepada kita. Sebaliknya, sekiranya Allah Ta'ala wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih, ayat yang tadi. Kalau Allah Ta'ala mahukan kebaikan ke atas kamu, maka tidak ada seseorang pun yang mampu menolak kebaikan tersebut. Kalau Allah Ta'ala dah tentukan kita berjaya, orang nak iri hati ke, orang nak buat jahat ke atas kita ke, berjaya tetap berjaya. Sebab fala radda li fadli, tidak ada yang boleh menahan kebaikan yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita. Jadi dengan adanya kepercayaan ini, maka umat Islam tidak akan gelisah. Kita tak akan rasa takut kepada sesiapa, kerana yang kita takut itu hanyalah kepada Allah. Kita tak akan mudah tertipu. Yang tertipu itu hanyalah orang kafir musyrik, apabila dia percaya bahawa yang boleh menyelamatkan dia berhala-berhala yang disembah. Dan kalau mungkin agama Kristian, Trinity, Tuhan yang tiga tu, dia beranggapan itu boleh menyelamatkan dia. Padahal dia buat jahat, dia pergi dekat gereja dia, minta maaf, nangis-nangis dah, habis dah. Kemudian dia nangis sebab apa? Oh, dosa-dosa yang dia buat tu kesian, kena tanggung semua dekat Nabi Isa. Semua Nabi Isa kena tanggung dosa-dosa dia. Sebab tu dia meratap, menangis semua, sebab mengenangkan semua dosa-dosa dia ditanggung oleh Nabi Isa. Dan kena bakar lah, kena apa. Lepas habis menangis, keluar buat maksiat lagi. Jadi itu kepercayaan yang tidak betul. Jadi inil kafiruna illa fi ghurur. Kepercayaan sebegini, Allah Ta'ala kata sebenarnya orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah berada dalam keadaan terpedaya, ghurur. Mereka tertipu, dan syaitan sentiasa membisikkan tipu helah itu kepada mereka, dan mereka percaya. Jadi mereka rugi apabila mereka percaya bahawa ada sesuatu yang lain yang boleh membantu dan menolong mereka daripada azab Allah Ta'ala. Baik. Yang seterusnya, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Atau siapa dia yang dapat memberikan rezeki kepada kamu jika Allah Ta'ala menahan rezekinya. Tadi ceritanya kalau Allah Ta'ala nak turunkan azab, tak ada orang boleh tolong kamu melainkan Allah. Melainkan Allah pula di sini digunakan dengan perkataan Ar-Rahman yang ayat sebelum tadi. Tu. Ya, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Yang boleh membantu kamu hanyalah Ar-Rahman. Ulama tafsir kata dinyatakan perkataan Ar-Rahman di sini nak menggambarkan bahawa rahmah Allah Ta'ala. Kalau kita tengok hari ini di atas muka bumi ini, walaupun dia kufur macam mana pun pada Allah Ta'ala, yang membantu mereka untuk hidup berjaya, hidup bahagia, Allah juga. Dan orang kafir tengok hari ini, dia tak sembah Allah pun, tapi Allah Ta'ala bagi dia peluang. Dia hidup senang, perniagaan dia maju, anak-anak dia sihat semua. Jadi itu dengan kuasa siapa? Ar-Rahman. Allah Ta'ala yang maha pemurah. Di dunia ni segala kebaikan diberikan.
Wa rahmati wasi'at kulla syai', Allah Ta'ala firmankan. Rahmatku itu merangkumi setiap sesuatu. Maksudnya di dunia ini semuanya rahmat, kebaikan Allah Ta'ala turunkan. Tetapi di akhirat, itu kena jaga-jaga. Di akhirat nanti dah tak ada dah Ar-Rahman, di sana ada Ar-Rahim. Maksudnya Ar-Rahim ni, Ibn Katsir kata Ar-Rahim ni dibezakan dengan Ar-Rahman. Ar-Rahim itu hanyalah kasih sayang yang diberikan kepada orang yang mengikut apa yang disuruh. Maksudnya orang beriman sahaja yang akan mendapat Ar-Rahim Allah Ta'ala di akhirat nanti. Apabila kita buat benda baik, di akhirat kita akan dapat kebaikan. Itu yang apabila kita berada di padang mahsyar nanti, Allah Ta'ala akan asingkan orang iman dengan orang yang kufur. Orang kufur akan dipanggil masuk ke neraka. Sampai di depan pintu neraka, malaikat tanya, dibukakan pintu neraka, malaikat tanya, tak ada ke rasul-rasul yang datang kepada kamu mengingatkan kamu tentang hari ini, hari pembalasan yang dahsyat ini? Mereka kata, ya ada. Cuma dah memang kami ni jenis keras kepala, maka dah ditentukan orang yang kufur masuk neraka. Rugilah mereka. Sebaliknya, orang yang beriman berjalan kaki ramai-ramai masuk ke syurga. Sampai di depan pintu syurga, dibukakan pintu tersebut, dan malaikat yang ada di situ menyatakan satu, kita kata kata-kata sapaan untuk masuk ke dalam syurga. Salamun alaikum, kesejahteraan, keselamatan ke atas kamu. Masuklah dalam keadaan bahagia kamu ke dalam syurga. Dan penghuni syurga katakan apa? Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah yang telah membenarkan segala janji-janjinya. Dan di dunia dijanjikan sekiranya seseorang itu beramal soleh, ikut segala yang disuruh, tinggal segala yang dilarang, dia akan dapat syurga. Hari ini kami dah dapat syurga. Alhamdulillah, kerana Allah Ta'ala telah menepati janjinya. Jadi di sini kita katakan, inil kafiruna illa fi ghurur, yang tertipu tadi hanya orang kafir, di bawah menyesal apabila dah berada di depan pintu neraka. Bahkan orang beriman, dia tetap memuji Allah sebelum hatta dimasuk ke syurga pun dia menyebut Alhamdulillah. Kemudian berkenaan dengan rezeki, apabila Allah Ta'ala nak berikan rezeki kepada seseorang, tidak ada orang yang boleh menyekatnya. Siapa yang dapat memberi rezeki kepada kamu jika Allah Ta'ala menahannya? Ini terbalik. Maksudnya kalau Allah Ta'ala kata kamu tak dapat rezeki, tak ada orang boleh beri kepada dia rezeki. Jadi hari ini mungkin kita merasa kita setiap hari mendapat rezeki, macam-macam jenis rezeki kita dapat. Tapi adakah rezeki itu kita menganggap ianya datang daripada manusia semata-mata, ataupun kita percaya ianya datang daripada Tuhan kepada manusia, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana kalau rezeki itu tak sampai kepada kita, maksudnya Allah Ta'ala tak izinkan. Kalau kita faham konsep ini, maka sesama manusia tidak akan berlakunya iri hati, tidak akan berlakunya tak puas hati. Kenapa dia dapat lebih, aku dapat sikit? Tak. Sebab kita fikir Allah Ta'ala dah tentukan rezeki masing-masing. Ballajju fi utuwi wa nufur, bahkan mereka yang musyrik itu kekal terus dalam keadaan sombong, angkuh serta melarikan diri daripada kebenaran. Walaupun mereka telah diingatkan tentang siapa penolong mereka yang sebenar, siapa pemberi rezeki kepada mereka yang sebenar, masih lagi tak nak terima, masih lagi berterusan dengan keras kepala, angkuh, sombong. Mereka ingat apa yang mereka kecapi di atas muka bumi ini hanyalah dengan usaha mereka sendiri, bukannya dengan keizinan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka melarikan dia, nufur. Nufur ni maksudnya makin jauh daripada hidayah Allah Ta'ala. Maka ulama nyatakan di sini utuwin, bongkak, angkuh, wa nufur, lari jauh. Maka ulama tafsir kata setiap kali hamba Allah Ta'ala itu bersifat dengan angkuh, sombong, selagi mana ada sifat itu, semakin dia jauhlah daripada hidayah Allah Ta'ala. Maksudnya kita kalau kita menghendaki hidayah daripada Allah Ta'ala, maka perlu direndahkan, ditundukkan hati itu. Tak boleh rasa ada angkuh dan sombong di hadapan Allah Ta'ala. Semakin kita sombong, semakin kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hatta kita rasa hebat macam mana pun, kan? Oh, boleh datang majlis ilmu, boleh dengar nasihat orang, boleh bawa bincang. Maksudnya kita tak ego dengan apa yang kita ada, maka dengan itu mudah Allah Ta'ala datangkan hidayah kepada kita. Sebaliknya kalau kita rasa oh kita seorang je betul, orang lain tak betul, kan? Sombong, tak nak terima kebenaran, maka dia makin jauh daripada hidayah Allah Ta'ala, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berkenaan dengan rezeki. Hanya Allah Ta'ala saja yang memberi rezeki. Manusia hanyalah menjadi asbab. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak dakwaan mereka bahawa ada Tuhan lain yang boleh membantu mereka, Allah Ta'ala kata, mana ada yang boleh tolong kamu di hari kiamat? Maliki yaumiddin, hanya Allah Ta'ala saja yang memiliki hari pembalasan, dan Allah Ta'ala saja yang memberi rezeki kepada kamu di dunia ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan lagi, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratal mustaqim. Maka adakah orang yang berjalan, yakni melalui jalan yang tidak betul, yang menyebabkan dia selalu jatuh tersungkur ke atas mukanya, boleh mendapat hidayah, atau orang yang berjalan tegak betul melihat jalan yang lurus, yang rata. Maksudnya di sini perumpamaan, kamu kalau kamu nak cari orang yang membimbing kamu, kamu cari orang yang selalu berjalan jatuh, ataupun orang yang berjalan memang boleh tengok jalan. Ini mukibban ala wajhihi, ini maksudnya dia berjalan dengan kepalanya di bawah. Dan perumpamaan kalau berjalan kepala di bawah ni memang tak nampak jalan. Tapi kalau berjalan muka di atas, kan, kepala di atas, boleh tengok kat mana yang jalan yang betul, di mana yang tak betul. Jadi Allah Ta'ala tanya dekat sini, adakah kamu rasa orang yang berjalan kepala kat bawah itu lebih mendapat hidayah daripada orang yang berjalan dengan kepalanya di atas? Saya tidaklah. Jadi di sini nak dinyatakan bahawa apabila seseorang itu tidak mendapat hidayah, maksudnya tidak menggunakan panca indera dia, maksudnya penglihatan dia, pendengaran dia, hati dia untuk mendapat hidayah, orang ini tidak sampai bila-bila tidak akan mendapat hidayah. Jadi sekali lagi kita koreksi diri kita, muhasabah diri kita. Hari ini Allah Ta'ala masih lagi memberikan kepada kita nikmat. Kita boleh melihat, kita boleh mendengar, kita ada hati yang baik yang boleh memikirkan perkara-perkara yang boleh meningkatkan keimanan kita. Maka di sinilah kita diuji, kan, supaya sentiasa berusaha meningkatkan hidayah. Datang dengar majlis ilmu, kan, suka tengok benda-benda yang baik, baca Al-Quran, suka memberi nasihat, menerima nasihat. Jadi semua ini kita dianggap orang yang bersyukur di atas nikmat yang kita perolehi. Maka ini yang dinyatakan sebagai sawiyan ala siratal mustaqim. Maksudnya dia berada di landasan, di jalan yang tegak, yang lurus. Jadi orang kafir, mereka menganggap Tuhan mereka itu berhala-berhala. Walaupun mereka tak boleh nak memberikan apa-apa panduan, mereka masih lagi nak menganggap itulah Tuhan mereka. Disebabkan apa? Autuwan tadi tu. Mereka keras kepala, bongkak angkuh. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan tentang kekuasaannya. Ini antara Allah Ta'ala nak tunjukkan tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Qul huwallazi ansha'akum. Katakanlah wahai Muhammad, Allah Ta'ala yang menciptakan kamu. Menciptakan kamu itu ansha'akum. Cipta ni daripada tiada kepada ada. Benda yang asalnya tak ada jadi ada. Itu panggil cipta. Allah Ta'ala cipta kita. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Ini dihuraikan, maksudnya didetailkan lagi ayat yang sebelumnya. Apabila dia boleh melihat jalan yang betul, apakah ciri-ciri orang yang berpotensi mendapat hidayah melalui jalan yang betul ini? Apabila dia menggunakan panca indera ini dengan betul. Apa dia? As-sam'a, pendengaran, absar, penglihatan, afidah, adanya hati. Dan dengan ada hati dia boleh bersabar, boleh bersyukur di atas segala kurniaan Allah Ta'ala. Jadi di sini sekali lagi Allah Ta'ala seolah nak berikan satu perbandingan ataupun satu contoh kepada orang kafir yang tak nak terima yang Allah Ta'ala itu Maha Esa. Wahai orang kafir, katakanlah wahai Muhammad, ni yang menciptakan kamu itu adalah Huwa, yakni Allah. Cuba bagi tahu, ada tak makhluk yang boleh cipta manusia, boleh cipta makhluk? Saya tak ada.
Tak cukup dengan cipta makhluk daripada tak ada kepada ada, kemudian diberikan keperluan hidup manusia, adanya penglihatan, adanya pendengaran, adanya hati. Kan? Kalau kita kata ambil satulah penglihatan manusia. Manusia boleh melihat. Oh, ni ada jemaah kita dekat Masjid Bandar Seri Putra. Dia buat satu pembedahan, tukar lens mata dia. Tengok warna lain macam kan. Tegur lah dia, Ji, pakai contact lens lah. Kata tak, dia operate, masuk lens yang baru. Dia baru buat sebelah. Dia kata sebelum dia buat tu memang tak nampak, makin kabur. Dia tengok dekat je, seolah macam ada asap. Jadi dia buat sekali sebelah, tunggu turn, nanti buat sebelah lagi. Jadi tanyalah dia, dah buat sebelah tu macam mana rasa? Terus alhamdulillah sebelum ni memang kabur tak nampak, lepas buat ni memang nampak lah. Dan bolehlah nak naik motor, nak naik kereta drive tu confident sikit walaupun sebelah. Dan datang masjid pakai spek hitam. Sebab apa? Sebab dia kata walaupun boleh tengok, tapi tak boleh lawan dengan silau cahaya. Tu dia kata, Ustaz, itulah nampak kan jelas, tapi tak macam yang semula jadi dia, yang original dia. Sebab apa? Dia kata sebab dah tukar lens, dia kata adalah dia punya saraf dia kiri kanan tu. Apabila dia dah disambungkan sekalipun, dia tak berfungsi seperti mana sedia kala. Mungkin dia kata faktor umur ke dan sebagainya. Jadi kata kalau tengok macam ni nampak, tapi kalau jauh, dia tak boleh nampak. Sebab dia tak ada autofocus. Kan? Mata kita ni ada autofocus. Kalau kita duduk dalam gelap, duduk lama tu kan, dia jadi cerah, jadi nampak. Dan kita duduk dekat panas sangat, kita fokus kan, boleh nampak dia je lah. Ada mata kita ni ada sistem dia, ada autofocus tu. Tapi itu bukan dicipta benda yang baru, baiki, dah rosak dibaiki. Ambil mata orang yang elok lagi, tukar lens itu masukkan. Tapi setakat tu je lah. Ini nak kata apabila kita cerita tentang nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala berikan kita penglihatan besar nikmat dia. Walaupun hari ni rasa kabur dah, alhamdulillah setakat yang ada. Yang tuan-tuan yang tak pakai spek mata, alhamdulillah saya pakai spek mata ni rasa kekurangan tu. Kan, rasa kekurangan tu, buka spek mata je, Allah mak kabur ni. Nak naik kereta, nak drive tak confident. Jadi alhamdulillah setakat yang ada. Tapi tanda kita bersyukur apabila kita mampu menggunakan segala nikmat yang ada di jalan yang Allah Ta'ala redha. Tengok benda yang baik, dengar benda yang baik. Kemudian qalilan ma tashkurun. Kan dah kena dah kita. Allah Ta'ala kata apa? Sikit sangat yang bersyukur. Allah Ta'ala dah cipta kita, dah jaga kehidupan kita, bagi rezeki kita cukup-cukup, bagi kita modal yang besar, 3 benda tu. Boleh melihat, boleh mendengar, ada hati untuk berfikir dan menganalisis sesuatu. Qalilan ma tashkurun. Yang bersyukur, yang tak ramai. Jadi ini mendorong kita sentiasa muhasabah. Dah masuk waktu kan? Azan. Teruskan. Qalilan ma tashkurun. Kemudian qul huwallazi dzara'akum. Katakanlah dialah yang mengembangkan kamu di bumi ini. Maksudnya peringatan pertama tentang Allah Ta'ala cipta manusia, Allah Ta'ala berikan 3 benda penting kepada manusia. Yang seterusnya Allah Ta'ala nak ingatkan, Allah Ta'ala jugalah yang telah membiarkan kamu di atas muka bumi. Kamu hidup bukan seorang-seorang. Dengan perkahwinan, dengan adanya pasangan suami isteri, maka adanya zuriat, bertambah-tambah. Maka muka bumi ini diimarahkan oleh makhluk bernama manusia. Siapa yang izinkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Dan kepadanya lah kamu akan dihimpunkan. Maksudnya walaupun kita dibiarkan di atas muka bumi ini, semakin ramai manusia, dan sebahagian manusia apabila makin ramai pengikut dia, tak payah pengikut lah, dia kata mungkin keluarganya ramai, tu pun dah rasa besar diri lah. Mungkin budaya kita kalau Melayu ni kita tak berapa nak rasa, tapi orang Arab budaya dia, kalau dia punya ailah, dia punya keluarga dia tu ramai, dia akan rasa otai lah.
Kan kalau duduk dekat satu perkampungan ataupun satu pekan tu, kita tanya, sini keluarga mana yang besar? Dia sebutlah Surairah ke, nama tu nama keluarga. Kenapa nama keluarga tu dibangga-banggakan? Sebab mungkin dia punya zuriat dia ramai kat situ, ataupun orang yang besar di dalam keluarga tu, orang yang di dalam ahli keluarga tu ramai yang jadi menteri-menteri, orang besar-besar. Jadi nak katanya dengan keturunan pun manusia boleh rasa hebat. Kan? Buat apa-apa, mudah ni, orang kita semua ni senang, urusan tu mudah. Tapi kena ingat, wa ilaihi tuhsyarun. Kita akan, semua itu akan dikembalikan, akan dibangkitkan kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada masa itu dah tak ada dah keluarga-keluarga ni, kan, dibangkitkan daripada mahsyar masing-masing dengan amalan masing-masing. Apabila kita ingat yang tu, maka dekat dunia ni kita rasa ada pengikut ke tak ada pengikut ke sama je. Sebab apa? Di pada mahsyar nanti seorang-seorang juga yang kenanya. Kan? Wa ilaihi tuhsyarun. Kita akan dikembalikan, dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka yang ingkar masih lagi berkata, orang kafir musyrik ini dah diberikan beberapa peringatan, beberapa contoh perumpamaan supaya mereka sedar, mereka masih lagi tak terima. Apa yang mereka katakan? Bilakah datangnya hari kiamat yang dijanjikan itu? Mereka beli, kan? Bagi tahu pada Nabi Muhammad, Muhammad, tak payah cakap banyaklah. Kalau betul kamu ni orang yang benar dengan apa yang kamu bawa tu, bila nak berlaku kiamat ni? Cabar dia, kan? Dicabar. Bilakah datangnya hari kiamat yang dijanjikan itu? Jika betul kamu orang yang benar, in kuntum shadiqin. Ini cabaran daripada orang yang kufur. Mereka mencabar Nabi SAW. Disebabkan apa? Sebabkan mereka tu utuwan, mereka ni angkuh, sombong, tak nak terima apa yang disampaikan. Baik. Apa yang diajarkan kepada Nabi SAW untuk menjawab persoalan ini? Qul, katakanlah wahai Muhammad, innamal ilmu indallah. Sesungguhnya ilmu pengetahuan tentang masa kedatangannya hari kiamat tadi itu hanya ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang ada di sisi manusia itu sama. Kamu tak tahu, kami pun tak tahu. Dan semua itu hanya ada di sisi Allah taala. Innas sa'ata atiyatun. Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang. Akadu ukhfiha. Hampir-hampir aku sembunyikan bila ianya berlaku. Maksudnya tak ada, hampir-hampir tak ada orang yang tahu. Akadu ukhfiha. Hampir-hampir. Jadi ulama tafsir kata disebut hampir-hampir itu maksudnya ada jugalah yang Allah Ta'ala berikan ilmu sikit tentang kiamat tu. Ilmunya apa? Ilmu tu yang kita tahu hari inilah, tentang tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar. Itu sedikit ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan disampaikan kepada kita. Tapi secara totalnya semuanya di sisi Allah. Wa innama ana nadhirun mubin. Kerja aku ni, Nabi SAW beritahu, aku hanya sebagai pemberi ingatan dan amaran yang nyata. Maksudnya aku hanya sampaikan dan aku hanya amanah dengan apa yang disuruhkan. Kalau kamu nak terima, kamu terima. Kamu tak nak terima, sudah. Janji apa yang aku perlu sampaikan, aku dah sampaikan. Wa innama ana nadhirun mubin. Baik. Apabila dah dicabar dan Nabi SAW dah jawab dah ilmu itu semuanya di sisi Allah Ta'ala, falamma ra'awhu zulfatan zi'at wujuhul ladzina kafaru. Kemudian apabila datang hari kiamat dan mereka melihat azab yang dijanjikan itu secara dekat. Tadi dia minta-minta sangat, sekarang ni dah berlaku kiamat dan mereka dah berhadapan dengan azab yang sepatutnya mereka dapat. Apa yang berlaku? Si'at wujuhul ladzina kafaru. Muramlah muka orang-orang yang kafir ini. Maksudnya muram ni bukan kata muram sebab merajuk ke apa kan. Muram ni maksudnya takut sangat dan menyesal sangat. Sebab apa? Sebab dulu apabila diberi peringatan mereka tak nak menerima peringatan. Macam tadilah ayat kita baca tadi tu. Apabila dah nak masuk ke dalam neraka, malaikat tanya, tak ada ke Rasul yang datang memberi peringatan kepada kamu tentang hal ini? Mereka jawab apa? Qalu bala, ada. Cuma
cuma kami je tak nak dengar. So pada hari tersebut orang kufur, orang kafir yang musyrik ini mereka menyesal. Wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tu'adun, dan dikatakan kepada mereka, inilah dia yang dahulu kamu kerap kali minta disegerakan kedatangannya. Kan ini satu bentuk kita kata dahlah jatuh ditimpa tangga. Dahlah dah nak kena azab ni, datang lagi suara memberikan satu kenyataan, persoalan, pertanyaan yang lebih menyakitkan hati lagi. Kan dah masuk neraka dah, tanya. Yang datang tu berikan satu kenyataan, inilah dia yang dahulunya kamu kerap kali minta disegerakan. Inilah kamu dulu minta sangat kan, ini ambil masuklah dalam neraka. Lagi sakit hati kita. Jadi orang-orang yang kufur itu menyesal apabila berada pada hari kiamat, apabila mereka tidak mendapat bantuan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada ayat yang kita bincangkan pada malam ini, paling kurangnya yang pertama sekali menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya bahawa segala yang berlaku itu semuanya di dalam pengetahuan dan penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala sahaja yang mampu membantu sesiapa yang memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain hanyalah makhluk, itu hanyalah asbab. Allah taala izinkan maka ianya berlaku. Tetapi di hari akhirat tak ada dah manusia yang boleh bantu kita, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Paling tak pun kita mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun Nabi pernah bertanya kepada sahabat, tak silap Anas bin Malik, dia pernah tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai Rasul, berilah syafaat kepadaku. Diminta kan, sama-sama hidup sezaman Nabi, diminta dengan Nabi, wahai Rasul, aku nak sangat syafaat dan bantuan daripadamu wahai Rasul apabila aku berada di hari akhirat nanti, di padang mahsyar nanti. Nabi kata, okey, boleh, tak ada masalah, nanti jumpa dengan aku. Nabi punya slow je kan. Nabi kata, boleh, nanti jumpa nanti. Tapi aku tak tahu kat mana nak jumpa, nak minta dengan kamu wahai Rasul. Yang aku tahu, yang kamu beritahu di padang mahsyar itu semua orang dibangkitkan dan masing-masing dengan urusan masing-masing. Nak cari orang memang tak jumpa dah. Nabi kata, pertama sekali cari aku di sirat, titian sirat. Maksudnya sebelum nak sampai nak meniti sirat tu, tengok, cari aku kat situ. Kan? Aku kalau jumpa minta tolong, insya-Allah aku akan bantu kamu. Ini dengan sahabat ni. Maksudnya dalam hadis ini secara tak langsung nak beritahu yang boleh bantu kita pada hari akhirat itu utamanya Allah Taala sajalah. Yang keduanya syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun dengan izin Allah. Tepat pertama. Lepas tu Anas tanya, kalau tak jumpa wahai Rasul, kalau tak jumpa kita jumpa dekat mizan. Macam checkpoint lah. Dekat sirat tak jumpa, kita jumpa dekat mizan. Mizan ni tempat ditimbang. Kan dah titian sirat dah lepas, kan di titian sirat tu ada orang boleh berjalan laju, ada orang boleh kalamhil basar, seperti satu kelip mata dah sampai dah. Kan seperti naik kuda, seperti naik unta dan sebagainya. Ada bergantung kepada amalan. Tak jumpa situ, pergi dekat mizan. Allah Taala timbang amalan kita. Ringan ke, tak ringan ke, di situ. Kalau jumpa Nabi, minta syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak jumpa kat situ, kat mana? Kalau tak jumpa kat situ, kita jumpa dekat telaga Haud, telaga Kausar. Ini satu pandangan yang mengatakan telaga Kausar duduk kat situ. Jadi macam checkpoint lah. Itu pun kalau kita dengan amalan yang kita ada pada hari ini mengizinkan kita bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita doa moga-moga Allah Taala menerima segala amal ibadah kita dengan satu kebaikan dan dijadikan ia sebagai pembantu kita lah apabila kita berada di padang mahsyar nanti, insya-Allah. Moga-moga apa yang kita bincangkan malam ini menghasilkan kesedaran dan menambah lagi amalan kita di masa akan datang, insya-Allah. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim wa lakum, yang baik itu dari Allah, yang kurang itu dari kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.